Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah kami dan juga kepada para pendengar sekalian. Kami daripada grup 9 ingin membentangkan hasil kajian mengenai dengan isu berkaitan dengan penerapan tulisan Jawi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Berdasarkan daripada kajian, terdapat banyak pendapat yang telah diutarakan oleh masyarakat mengenai isu ini. Untuk pertama sekali, Jasmine Christina akan menerangkan lebih lanjut mengenai dengan hasil kajian yang telah dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah jumlah responden soalan kaji selidik kita, iaitu 162 orang. Kita mulakan dengan bahagian A, soalan yang pertama, umur. Terdapat 83 orang responden berumur 15 ke 22 tahun, 55 orang responden berumur 23 ke 30 tahun, tiada responden berumur 31 ke 38 tahun dan 25 orang responden berumur 39 tahun ke atas. Soalan seterusnya ialah status pekerjaan. Seramai 116 orang responden merupakan pelajar universiti, 30 responden bekerja, 11 responden tidak bekerja dan 5 orang responden merupakan pelajar sekolah menengah. Seterusnya ialah bangsa. Seramai 150 orang satu responden merupakan bangsa Melayu, 5 orang responden merupakan bangsa Cina, 3 orang responden merupakan bangsa India, 1 orang responden merupakan campuran Melayu-Cina dan 2 orang responden merupakan daripada bangsa Iban. Soalan yang terakhir bahagian A ialah, adakah anda pernah mempelajari tulisan Jawi? Seramai 155 orang menjawab ya dan seramai 6 orang menjawab tidak, iaitu hanya 3.7%. Untuk objektif kajian, yang pertama adalah untuk mengkaji isu-isu bahasa Jawi dalam pendidikan di Malaysia. Yang kedua adalah untuk memantabatkan dan menerapkan bahasa Jawi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan masyarakat berkenaan dengan bahasa Jawi. Untuk bahagian kedua, soalan yang telah dibuat lebih kepada untuk menjawab ataupun mencapai objektif yang pertama. Jadi untuk soalan pertama, sebanyak 81.6% mengatakan bahawa mereka bersetuju untuk penerapan tulisan Jawi dalam semua sistem pembelajaran Malaysia, manakala hanya 18.4% tidak bersetuju dengan penerapan tersebut. Terkait dengan soalan yang kedua, iaitu berkaitan dengan pendapat kenapa masyarakat bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan penerapan tulisan Jawi dalam sistem pembelajaran di Malaysia, iaitu rata-rata mereka bersetuju memberikan pendapat bahawa tulisan Jawi ini merupakan ilmu warisan bangsa dan juga tradisi Melayu yang terdahulu. Berdasarkan jawapan mereka, saya jumpa satu artikel yang boleh dikaitkan dengan jawapan mereka, iaitu artikel yang bertajuk Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi, iaitu analisis mengenai teori Kang Myong Soo. Di sini penulis mengatakan bahawa tulisan Jawi merupakan tulisan yang telah digunakan oleh orang Melayu Islam sejak ratusan tahun dahulu. Dan oleh itu, tulisan Jawi ini amat sinonim dengan masyarakat kehidupan Melayu. Antara contoh yang kita boleh tengok penerapan tulisan Jawi pada waktu zaman dahulu, iaitu kita boleh tengok pada batu bersurat Terengganu dan juga surat tahun 1602 dan juga daftar ejaan Melayu pada tahun 1938. Untuk soalan ketiga pula, sebanyak 81% bersetuju jika sistem pendidikan Jawi perlu diterapkan dalam kalangan pelajar di semua sekolah termasuklah sekolah vernakular. Jadi sebab untuk kenapa mereka berpendapat sedemikian akan diterangkan oleh Dana Expresanta. Dalam usaha untuk memartabatkan pembelajaran tulisan Jawi dalam pendidikan di Malaysia, majoriti bersetuju untuk menerapkan tulisan Jawi dalam kalangan pelajar di semua sekolah di Malaysia. Mereka berpendapat bahawa tulisan Jawi adalah cabang seni yang mengandungi maklumat. Selain itu, setiap kaum harus mengetahui tentang adanya tulisan Jawi di Malaysia. Penting untuk semua masyarakat tentang sejarah Jawi seperti mana masyarakat India dan Cina yang mempunyai tulisan mereka tersendiri seperti Tamil dan Mandarin. Selain itu, ia juga menunjukkan kita bersatu dalam masyarakat majmuk kerana Malaysia juga boleh belajar tulisan Pinyin dan Tamil. Jawi bukanlah bahasa Arab semata-mata tetapi merupakan asas tulisan tertua tamadun Malaya. Dan semua pihak perlu sedar bahawa keadaan saling memahami antara kumpulan etnik jauh lebih penting berbanding pelajar mendalami tulisan Jawi. Akan tetapi, pelajar perlu diberi peluang, bahan dan juga tunjuk ajar untuk
mempelajarinya dengan sukarela. Walau bagaimanapun, masih ada minoriti yang tidak bersetuju untuk tulisan Jawi diterapkan di semua sekolah termasuk sekolah manakula. Mereka berpendapat bahawa tidak semua dapat menerima tulisan Jawi dan ada pula yang mengatakan pelajar bukan Islam tidak perlu belajar tulisan Jawi kerana ia tidak memberi manfaat dari segi akademik. Apakah kepentingan atau kelebihan penerapan tulisan Jawi dalam sistem pendidikan di Malaysia? Okey, tulisan Jawi telah wujud di Kepulauan Melayu sekitar tahun 1300 Masihi. Tulisan Jawi sangat penting pada zaman dahulu dan menjadi sebuah identiti. Penerapan tulisan Jawi dalam sistem pendidikan di Malaysia dapat mengembalikan keunikan warisan dan mengajar generasi sekarang dan seterusnya untuk menjadikan tulisan Jawi sebuah kebanggaan kita. Okey, selain itu, tulisan Jawi dapat memupuk kesabaran dan ketelitian dalam masyarakat kerana perlu praktik huruf-huruf Jawi. Ada yang mengatakan bahawa ia penting untuk mengingatkan anak muda kepada sejarah di tanah Melayu dan mengangkat jati diri setiap Muslim untuk mempertahankan agama Islam. Jawi berkait rapat dengan identiti bangsa Melayu dan tulisan Arab sebagai bahasa Al-Quran. Tulisan Jawi merupakan pengukuhan bangsa dan pemangkasaan bacaan Al-Quran secara tidak langsung. Tulisan Jawi menjadi lambang kesenian dan identiti umat Islam tersendiri. Tulisan Jawi haruslah dipentingkan dan dikembangkan kerana ia mempunyai nilai yang tinggi, klasik dan unik. Banyak 82.1% bersetuju dan juga sebanyak 17.9% tidak bersetuju untuk tulisan Jawi diterapkan dari peringkat sekolah hingga ke menara kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi soalan nombor 7, terdapat 125 responden mengatakan ya dan 37 responden mengatakan tidak. Dipetik dari artikel Al-Hijrah Online yang bertajuk Tulisan Jawi Sebati Pelbagai Kaum di Kota Baru pada 8 Ogos 2019 mengatakan bahawa Kelantan telah membuat satu undang-undang bagi mewajibkan penggunaan tulisan Jawi pada papan tanda premis perniagaan, papan iklan serta nama jalan. Ini bagi memastikan warisan Melayu itu terus kekal dan subur, terutama untuk generasi masa depan. Dan bagi soalan nombor 8 pula, terdapat 37 responden mengatakan ya dan 125 responden mengatakan tidak. Pada artikel yang sama, dua orang peniaga berbangsa Cina dan India telah ditemu ramah. Mereka mengatakan bahawa penggunaan tulisan Jawi ini tidak sepatutnya menimbulkan masalah kerana tulisan Jawi tidak berkaitan dengan agama dan mereka turut berasa duka cita kerana isu ini mendapat bantahan daripada setengah pihak. Dan soalan nombor 9 pula, ia berkaitan dengan soalan nombor 8 tadi, dan mengapa mereka mengatakan bahawa ia akan terdapat masalah dalam mempelajari tulisan Jawi ini. Pertama, perbezaan bangsa dan agama menolak cadangan kerana mereka menganggap Islam akan mendominasi mereka. Dan yang kedua pula, kerana sesetengah rakyat berpendapat bahawa tulisan Jawi ini hanya untuk masyarakat Melayu dan agama Islam, maka dengan itu mungkin mereka akan menentang penggunaan tulisan Jawi. Tambahan pula, dengan kurangnya penggunaan tulisan Jawi dalam kehidupan seharian, ia akan menyukarkan lagi mereka untuk mempelajari tulisan Jawi. Bagi soalan nombor 10, sejukah anda jika ada bangsa beragama lain berminat untuk mempelajari tulisan Jawi? Daripada responden yang kami dapat, majoriti daripada responden iaitu 161 responden bersetuju jika ada bangsa lain berminat untuk mempelajari tulisan Jawi, manakala 2 responden lagi, 1.2% tidak bersetuju. Sebagaimana yang kita tahu, negara kita Malaysia terdiri pada pelbagai kaum, gabungan pelbagai budaya dan juga etnik. Justru itu, kepelbagaian ini membentuk keunikan ideologi, fahaman serta pengetahuan baru terhadap sesuatu bangsa itu. Sebagai sebuah negara Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk, pengenalan tulisan Jawi ini, contohnya tulisan seni khat Jawi oleh kerajaan, perlu dilihat daripada perspektif yang positif. Pengenalan tulisan Jawi ini dapat membuka ruang dan juga peluang kepada pelbagai kaum, contohnya kaum Cina serta India dalam mengenali seni tulisan Jawi, sekaligus dapat melestarikan perpaduan kaum yang dipertahankan di negara kita selama ini. Kesempurnanya di sini, sesuatu ilmu daripada sesuatu bangsa lain tidak wajar dipandang serong, malah kita perlu lihat dari perspektif yang baik iaitu eksplorasi ilmu baharu. Bagi soalan nombor 11, apakah pendapat anda jika tulisan Jawi dilupuskan? Majoriti daripada responden yang kami dapat
menyatakan mereka tidak bersetuju dengan pendapat ini. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa tulisan Jawi merupakan melambangkan tulisan agama Islam dan juga merupakan warisan bangsa Melayu. Ada juga berpendapat bahawa tulisan Jawi merupakan khazanah negara dalam mendalami sejarah tamadun Islam. Dan juga ada yang berpendapat bahawa tulisan Jawi merupakan identiti dan tradisi bangsa Melayu terutamanya yang beragama Islam. Oleh itu, mengenai isu ini, melalui sebuah artikel dalam Malaysia Kini mengatakan bahawa golongan yang menolak tulisan Jawi ini merupakan golongan yang mungkin tidak tahu mengenai sejarah ketamadunan negara dan juga mungkin mereka buta tentang sejarah negara. Oleh itu, tulisan Jawi ini merupakan khazanah berharga negara Malaysia dan diiktiraf dalam perlembagaan. Bagi mereka yang menolak tulisan Jawi ini patut dikenakan tindakan kerana cuba mencetuskan kegusaran kaum dan menimbulkan ancaman sosial dalam negara. Oleh itu, isu pelupusan tulisan Jawi ini sepatutnya tidak wajar dibangkitkan oleh masyarakat. Bagi soalan nombor 13, para responden masih aku memperakui dengan semangat bahawa tulisan Jawi ini masih penting. 66 responden iaitu 40.7% dan sebanyak 40 responden iaitu 24.7% mengakui bahawa tulisan Jawi ini sangat penting dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini kerana ada yang berpendapat bahawa ianya menjadi lambang kepada masyarakat Melayu yang beragama Islam dan dapat mendalami ilmu Jawi dengan lebih mendalam. Hanya 56 responden mengakui ianya hanyalah biasa. Menurut mantan Mufti Kerajaan Brunei iaitu Datuk Ustaz Awang Haji Ismail berkata, tulisan Melayu ataupun tulisan Al-Quran ini adalah suatu sumber ilmu pengetahuan Islam kerana kitab Islam bahasa Melayu dan kitab Islam ditulis dengan huruf Melayu ataupun huruf Al-Quran. Dari itu, hendaklah ibu bapa dan guru beramal dengan tulisan Melayu agar kehidupan anak-anak mereka dibiasakan dengan huruf Al-Quran dan juga membaca kitab agama dalam tulisan Jawi. Untuk soalan yang ke-13 iaitu mengikut anda, apakah cara pembelajaran terbaik untuk mempelajari tulisan Jawi dengan lebih mudah? Iaitu para responden banyak berpendapat bahawa cara pembelajaran yang terbaik untuk mempelajari tulisan Jawi adalah dengan buku iaitu seramai 77.2% atau 125 responden. Hal ini kerana mereka mendapat bahawa dengan buku lebih mudah difahami dan diingati. Selain itu, seramai 65.4% iaitu 106 responden berpendapat bahawa internet adalah cara pembelajaran yang terbaik untuk mempelajari Jawi dengan lebih mudah. Di samping itu, seramai 49.4% iaitu 80 responden berpendapat bahawa surat khabar adalah cara pembelajaran yang terbaik, manakala seramai 35.8% iaitu 58 responden bersetuju bahawa ia adalah melalui game. Dan hanya 24 responden yang menjawab lain-lain seperti sosial media, ibu bapa, risalah dan sebagainya. Untuk bahagian C, soalan yang pertama ialah berapakah tahap pengetahuan anda mengenai tulisan Jawi? Berdasarkan dapatan kajian yang telah kami lakukan, terdapat 47.2 sangat baik, 44.8% biasa dan 8% lemah mengenai tulisan Jawi. Berdasarkan petikan dalam artikel Seminar Jawi Serantau yang ditulis oleh Dr. Nur Azuki Yusof dan Dr. Nik Yusri Musa. Terdapat majoriti anak muda Melayu di Malaysia tidak dapat menguasai pembacaan dan tulisan Jawi. Soalan yang kedua, adakah tulisan Jawi unik dan mencabar? Terdapat pelbagai jawapan dari responden yang kami perolehi, antaranya ialah 63.2% ya dan 32.5% tidak. Selain itu, 1.8% unik tetapi tidak terlalu mencabar dan 0.6% bagi lain-lain jawapan. Bersamakan artikel yang bertajuk Memartabatkan Tulisan Jawi dikarang oleh Sapri Rosli, tulisan Jawi mempunyai nilai estetika yang tinggi, unik dan klasik. Selain itu, bukan sahaja masyarakat Melayu tetapi dapat ramai bangsa Cina yang mengakui tulisan Jawi itu menarik dan mudah dipelajari. Soalan yang ketiga, adakah anda masih mengingati cara-cara untuk menulis menggunakan tulisan Jawi? Berdasarkan dapatan kajian yang telah dilakukan, terdapat 90.8% responden yang menjawab ya dan 9.2% menjawab tidak. Dari artikel yang berjudul Penguasaan Tulisan Jawi di kalangan mahasiswa pengajian Islam, kajian di IPTA tempatan yang ditulis oleh Ahmad Faizan dan Noralina, sebanyak 67% mahasiswa yang masih mampu menulis menggunakan tulisan Jawi dengan baik. Aktiviti yang seterusnya iaitu untuk mengetahui tahap pengetahuan masyarakat berkenaan tulisan Jawi. Melalui data yang terkumpul, 83.3 responden bersetuju dengan pernyataan bahawa seseorang yang beragama Islam
patut menguasai tulisan Jawi, manakala 16.7% responden tidak bersetuju dengan pernyataan berikut. Melalui laporan yang dilaporkan oleh Nur Zina Yahya tahun 2019, ramai rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum tidak mempunyai masalah dalam ingin mendalami seni khat dan tulisan Jawi. Untuk data yang seterusnya iaitu 82.1% merasakan ingin mendalami tulisan Jawi dengan lebih mendalam, manakala 17.9% tidak berasa ingin mendalami tulisan Jawi dengan lebih mendalam. Ini menunjukkan masyarakat Malaysia masih berminat mendalami tulisan Jawi dengan lebih mendalam. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan yang telah dilakukan oleh Adli Sulaiman pada tahun 2019 yang telah menyatakan bahawa pertandingan yang dianjurkan oleh Adun KKB Selangor Lee Ki Hyong telah mendapat sambutan lebih kurang 100 peserta. Ini menunjukkan bahawa tulisan Jawi mendapat sambutan yang memberasakan daripada masyarakat Malaysia tanpa mengira bangsa dan umur. Untuk data yang seterusnya, 70.4% responden menyatakan bahawa mereka sering menjumpai tulisan Jawi pada label produk, 60.5% pada papan tanda, 24.7% pada iklan TV, manakala 1.2% sering menjumpai tulisan Jawi di sekolah. Ini merujuk kepada buku yang digunakan sewaktu belajar. Ini dapat diperkukuhkan lagi dengan laporan yang dilakukan oleh Muhammad Azizul Osman pada tahun 2019 dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pemilik syarikat penerbitan Unit Trading iaitu Umi Fadila Ilyas yang mendedahkan bahawa permintaan terhadap perkhidmatan atur huruf tulisan Jawi tidak pernah putus ditempa, terutamanya pada tanda nama dan cap rasmi tulisan Jawi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk bahagian yang terakhir, kami telah merangka soalan berbentuk permainan. Jadi soalan yang pertama ialah apakah maksud tulisan Jawi di bawah? Jawapan betul ialah Jawi dan hanya seorang sahaja responden yang jawab salah. Bagi soalan yang kedua, jawapan betulnya ialah buku, hanya 4 orang responden menjawab salah. Soalan yang ketiga, jawapan betulnya ialah halal dan hanya 4 orang responden menjawab salah. Bentuk soalan yang kedua ialah bagaimanakah ejaan perkataan tersebut dalam tulisan Jawi? Untuk soalan pertama, baju, hanya 8 orang yang jawab salah. Untuk soalan kedua, rumah sakit, hanya 18 orang yang menjawab salah. Dan untuk soalan terakhir, Islam, hanya 13 orang yang menjawab salah. Justru, kita dapat melihat bahawa ramai lagi orang yang menghargai tulisan Jawi. Dengan itu, tidak wajarlah tulisan Jawi dilupuskan dari sistem pembelajaran. Sekian, terima kasih.